وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدنى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang penuh dengan barakah. Lepas waktu subuh kita bersama, setelah kita bersama melaksanakan solat subuh berjemaah, di mana ini merupakan kuliah pertama kita lah setelah mana bulan Ramadan. Bagi kita terus beramal dan beristiqamah setelah habisnya bulan Ramadan dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan pada bulan lepas. Di antara amal soleh tersebut adalah menuntut ilmu ataupun mengambil pengajaran daripada ayat Quran Karim ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi bahawa majlis yang terbaik, majlis zikir mengingati Allah yang terbaik adalah majlis ilmu. Jadi pada pagi ini kita dah raya yang ketiga. Jadi mungkin adalah, alhamdulillah, mungkin ada di antara kita yang dah mula puasa, walaupun dalam keadaan tempoh PKP ni, dalam keadaan kita tak boleh buat banyak benda, termasuklah amalan berziarah, tapi bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Walaupun ada di antara kita yang masih rasa ralat dengan adanya PKP lagi pada tahun ni, tapi ia lebih baiklah daripada tahun lepas. Tahun lepas tak boleh pergi masjid langsung. Tahun lepas tak boleh kuliah, tak boleh nak duduk masjid lama-lama, hanya JK je. Jadi kita harap di masa akan datang, bulan-bulan akan datang ataupun tahun depan, mungkin keadaan akan bertambah lebih baik. Jadi pada pagi ni, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran ataupun ibrah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya bawa kitab tafsir, tapi saya tersalah juzuk. Salah ambil juzuk. Yang mana sebagai pengajaran, kita lebih-lebih lagi kita baru je habis bulan Ramadan dan kita dalam bulan Syawal, untuk kita berhati-hati dengan satu sikap ataupun satu tanda yang telah diperingatkan Nabi SAW kepada kita ni, umat akhir zaman, dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana beliau menceritakan an Ali bin Abi Talib yaqul, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan, inna la julusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, sesungguhnya kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, maksudnya beramai-ramai pada satu hari di masjid dengan Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain. Istala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'ah bi farwin. Kemudian kami duduk bersama Nabi dalam majlis Nabi, kemudian masuk seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Masuk seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu marqu'ah bi farwin. Yang waktu itu Sayyidina Mus'ab tidak memakai pakaian, bukan telanjang, tapi tak pakai baju ke atas. Illa burdatun lahu marqu'ah, melainkan dia memakai selendang.
pakai macam ridak lah, macam ridak. So, tapi baju tak pakai. Yang ni pun benda yang biasa pernah dilakukan oleh Nabi SAW lah. Nabi pernah tak pakai pakaian lain, kemudian selubung dengan ridak. Dan pernah juga Nabi memakai pakaian selubung dengan ridak. Tapi dalam hal ni Mus'ab tak pakai apa-apa, kemudian tutup badan dengan kain. Falamma rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lillazi kana fihi minan ni'mah wallazi huwa al-yawma fihi. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabat lain yang tengok Mus'ab yang baru masuk masjid tu, tiba-tiba masuk masjid, Nabi baka, menangis. Menangis lillazi kana fihi minan ni'mah, mengenangkan keadaan Mus'ab ni waktu dulu, zaman-zaman dia muda dulu, zaman dia waktu dia disegani dulu. Ramai orang segan. Sebab apa? Sebab Mus'ab ni dia ni tampan lah orang dia, handsome lah. Di kalangan sahabat-sahabat tampan, Mus'ab antara yang tampan, yang paling tampan. Sebab apa? Dalam sirah diceritakan Mus'ab ni digilai oleh wanita pada zaman tu. Digilai bukan saja sebab dia tampan, bahkan dia kaya. Setiap hari bertukar pakaian. Pakaian cantik dia tukar-tukar. Sebab apa? Sebab kebiasaannya umat pada zaman dulu, pakaian ni tukar, boleh jadi sehari sekali tukar. Ataupun boleh jadi kalau pakai satu baju tu, pakai tu beberapa hari. Kalau pakai jubah ni, jubah ni lah dia punya, kita punya pakaian 2-3 hari akan datang. Ataupun paling komat sehari sekali tukar baju. Tapi sekarang kita ni dah lain lah. Balik ni takkanlah balik sampai rumah takkan jubah ni sampai ke petang. Kejap lagi tukar dah. Petang tukar lagi, malam kita tukar lagi. Kalau nak keluar mesti tukar ni. Jadi yang tu adalah kebiasaan orang zaman dulu. Pakai benda yang sama tapi lain dengan Mus'ab, selalu bertukar. Bahkan memakai minyak wangi yang paling mahal, antara minyak wangi paling mahal. Macam mana nak tahu minyak wangi tu mahal ke tak? Dia punya bau tu boleh kekal. Kekal. Kalau kita pakai minyak wangi calit kita pun tak bau. Kita yang semayang pun tak ada terbau. So minyak wangi murah tu, campur air kot, ataupun memang murah kot. Dia cuma nak hilangkan bau badan. Kalau bau minyak wangi sekadar nak hilangkan bau badan ni sesuai untuk wanita. Wanita tak boleh bau dia sehingga orang lain boleh bau, melainkan dia pakai di hadapan suami ajnabi sahajalah. Tapi bagi lelaki tak apa, tak ada masalah. Bau dia orang lain nak bau sampai di hidung orang lain tak ada masalah. Tapi biasanya mahal lah. Sehingga kan lorong tu orang boleh tahu pernah dilalui oleh Mus'ab. Sebab apa? Sebab bau yang ditinggalkan daripada minyak wangi Mus'ab bin Umair. Macam mana boleh ada bau? Sebab minyak wangi mahal. Dan bukan semua orang boleh beli minyak wangi yang mahal waktu tu. Zaman-zaman Islam banyak sahabat yang susah. Umat Islam masih di peringkat awal, bukan senang. Tapi ada sahabat yang pernah rasa nikmat macam tu, antara Mus'ab. Sebab itulah bila masuknya Islam, Mus'ab ni dijadikan utusan ke Madinah, utusan pertama ke Madinah, menjadi wakil ke Madinah. Sebab apa? Disebabkan perwatakan Mus'ab sendiri yang tampan, yang pandai berkata-kata, pandai kata bermujadalah, pandai kata berbual bicara. Jadi Mus'ab dia ada orang kata aset lah dalam diri dia. Jadi Nabi mengenangkan keadaan Mus'ab ni zaman dulu, zaman dia prime dulu. Kemudian melihat pula pada zaman ketika hadis ni dibaca kan, waktu zaman
mereka melihat Mus'ab pada waktu tu, Nabi menangis. Mengenangkan nikmat dulu yang pernah dirasakan, wallazi wal yawma fi, dan keadaan yang dimilikinya sekarang. Mus'ab pada waktu tu sangat dhaif, sehelai sepinggang. Itu kalau ada, kita pernah dengar hadis yang sahabat yang korban dalam medan perang, yang bila ditutup kain kafan, tutup atas nampak bawah kaki, bila tutup bawah nampak kepala. Sehingga Nabi menangis dan menyuruh sahabat untuk menutup bahagian kaki tu dengan daun-daun kering. Jadi mengenangkan tu, kata sampai Mus'ab ni dia katakan dhaifnya sampai akhir hayat, sampai dia meninggal di medan perang. Jadi mengenangkan keadaan tu, Nabi menyebutkan kata-kata yang taklah berkaitan dengan Mus'ab pun, tapi berkaitan dengan kita sebenarnya. Kaifa bikum iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah. Macam mana kamu pada satu hari nanti fi hullatin wa raha fi hullah, bila kamu ni pagi pakai lain, petang pakai pakaian lain. Satu hari nanti kamu akan hadapi satu zaman, pagi pakai lain, petang pakai lain. Wa wudi'at baina yaday as-safhah wa rufi'at ukhra. Pagi makan lain, petang makan lain. Wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kamu menghias rumah kamu ni cantik macam kamu ni menghias Kaabah. Macam kelambu Kaabah, cantik. Bawang dulu kalau rumah dia tu, kalau dia bina rumah dia daripada pasir simen, macam tu je lah, tak ada cat-cat lah. Rumah tu lah, macam tu lah keadaannya, warna coklat tu lah, daripada awal sampai habis. Tak ada tiba-tiba nak cat warna, melainkan tu istana lah dicat warna macam-macam. Tapi biasa tak adalah cat, tak adalah setiap tahun ni, tahun ni raya, tahun ni warna ni, raya tahun depan tukar pula warna colour lain. Jadi tu keadaan zaman dulu. Pakaian tukar sekali-sekala, makan pun sekali-sekala. Sebab tu dalam hadis disebut yes. Tak bunyi pula. Yes. Loh. Tak bunyi ah. Dah. Yes. Okay. Okay. Boleh. Sebab itulah bila dikatakan orang dulu dia makan sekali sehari, ataupun makan paling banyak pun 2 kali. Dalam hadis Nabi SAW sendiri menyebutkan, Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Tak pernah. Kita berapa kali? Bukan 2 kali, berkali-kali dalam sehari. Tapi Nabi tidak pernah kenyang 2 kali. Sekali mungkin pernah. Tak pernah kenyang sehari itu mungkin pernah juga, tapi 2 kali tak. Ini dinafikan oleh Sayyidatina Aisyah, kata housemate sendiri. Jadi mengatakan bahawa bukanlah salah kalau kita makan berlebihan. Kalau zaman dulu dia satu keaiban lah. Zaman dulu kenyang lebih 2-3 kali sehari ni keaiban, satu keaiban. Tapi dah biasalah zaman sekarang. Bukanlah salah tukar-tukar pakaian pagi petang, tak salah. Ataupun hias rumah, tak salah. Itu bukanlah point dia, nak kata salah ataupun tak. Tapi nak kata itu keadaan umat Islam
pada akhir zaman. Bukan akhir zaman ni, zaman tabi'in. Dah kata tak sama kehidupan. Bila mana Aisyah dibawa hidangan ketika ziarah ke rumah anak buah dia, iaitu Urwah bin Zubair. Urwah ni anak kepada Zubair dan Asma, kakak kepada Aisyah. Dia ada anak nama Urwah. Urwah ni seorang tabi'in. Dia ni kaya, sangat kaya, sebab dia punya rumah je macam istana lah. Dekat Mekah tu, dekat Madinah tu ada Qaswatul Urwah, istana Urwah. Siapa yang rajin berziarah, tak tahulah bila kan. Siapa yang pernah pergi umrah ataupun haji mungkin dibawa lah, tapi mutawif mungkin tak bawa, kena minta. Minta dia bawa ke Qaswatul Urwah, istana Urwah. Ada satu tapak istana yang ada elok lagi, tapi taklah elok sangat. Ada bahagian yang dah hancur, yang mana itu dipanggil Qaswatul Urwah, istana Urwah. Walaupun yang mana dia ni bukan raja. Sayyidina Urwah bukan raja, dia ni seorang tabi'in, bukan sahabat juga, tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Tapi dia ni sangat kaya. Dia sangat kaya, yang mana zaman dulu, zaman Nabi dan sahabat tu, orang kaya ni di kalangan sahabat boleh dikira. Boleh dikira, sangat sedikit yang kita tahu. Yang famous pun sahabat-sahabat utama, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman. Jadi itu antara sahabat-sahabat yang kita tahu kaya, tapi tak ramai. Tu pun bila berperang banyak infak yang sampai. Maksudnya walaupun dalam keadaan susah, mereka masih boleh menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, dan jumlah yang sangat banyak. Tapi nak katanya, bila mana Sayyidatina Aisyah dijemput ke rumah anak buah dia, melihat hidangan yang banyak, atas meja banyak sangat hidangan, akhirnya dia menangis Sayyidatina Aisyah, mengenangkan keadaan bila mana Urwah melihat makcik dia menangis. Dia tanya, kenapa menangis, kenapa bibi menangis? Dia kata, sebab mengenangkan waktu dulu aku bersama Nabi tu, dan sekarang tidak pernah makan makanan macam ni. Pernah dulu keadaan kami tidur dalam keadaan tak makan sesuatu pun. Pernah dalam hari Nabi tak makan apa pun sampai ke malam. Bukan puasa wisol, tapi memang tak ada makanan. Nak katakan sangat kata sangatlah zuhud Nabi SAW pada waktu itu. Sedangkan Nabi ni ketua bukan sahaja ketua kerajaan, bahkan ketua umat. Boleh je mintalah sahabat, mintalah sahabat sikit, jiran sebelah ni minta. Tapi seorang pun sahabat tidak tahu hal keadaan. Seorang sahabat pun tak tahu yang Nabi ni pernah hidup sampai tidur pun tak makan apa. Tak ada sahabat tahu. Sebab benda ni dirahsiakan, sehinggalah Sayyidatina Aisyah mendedahkan. Jadi tu zaman dulu biasa orang tak makan, ataupun makan sekali sehari ataupun 2 kali sehari. Mungkin Nabi pernah makan 2 kali sehari, tapi taklah sampai kenyang 2 kali. Jadi itu zaman dulu. Nak kata yang tu beza, hatta zaman tabi'in lagi dah berbeza. Dah ramai sahabat-sahabat yang kaya. Zaman sekarang apatah lagi lah. Jadi Nabi katakan keadaan waktu dulu dan sekarang tak sama. Qalu ya Rasulullah, kata sahabat, nahnu yawma idzin khairum minnal yawm, natafarraghu lil ibadah wa naqfal mu'nah. Ya Rasulullah, hari kalau dah jadi macam tu, sudah tentulah kami ni lebih baik. Dah tentulah umat pada zaman tu, iaitu zaman kita ni, sahabat kata zaman kita ni mesti lagi baik daripada zaman dulu. Sebab apa? Zaman dulu tu susah-susah mereka pun mereka boleh ibadah ni. Boleh ibadah lagi dan boleh bekerja, boleh berjuang pada masa yang sama, boleh menuntut ilmu pada masa yang sama. Dah tentu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita ni dah ada macam-macam. Makan tu insya-Allah kat rumah ada makanan. Tak perlu kat rumah tak ada makanan, lepas nak fikir macam mana nak cari makanan. Padahal zaman PKP dah ni.
Tapi masih boleh, kata kat rumah tu masih ada lah makanan, masih ada benda. Kalau tak nasi pun ada benda lain. Walaupun benda tak masak lagi, tapi masih ada. Tapi zaman dulu tak ada, mungkin kosong dapur, kena fikir tak makan apa. Jadi itu yang menyebabkan mereka mereka tak boleh, kata ibadah tu tak boleh, kata tumpu 100%, tak boleh nak maksimalkan. Sebab mereka ada tanggungjawab yang lain. Jadi mereka sangkakan zaman kita mungkin lagi baik. Apa kata Rasulullah, la antumul yaum khairum minkum yauma izin. Tak, kamu yang lebih baik daripada hari tersebut, umat pada hari tersebut, iaitu kita. Jadi ini gambaran, hadis ni adalah gambaran yang menunjukkan keadaan kita pada zaman ni. Yang mana Nabi menggambarkan kita ni adalah umat yang mewah. Sekali pun kita tak kaya. Jangan kita kata mewah ni untuk orang kaya je. Jangan. Itu satu salah faham. Bila kita kata yang rumah 3 tingkat, 3 tingkat atas, bawah lantai tu pula 2 tingkat, yang ni mewah. Kita tak boleh judge orang rumah besar ataupun kereta besar ni semua mewah. Kadang-kadang dia kereta besar tapi anak dia 10. Kereta mungkin taklah besar pun, answer je pun. Besar kereta. Dia tengoklah anak dia 10. Ataupun rumah besar, rupanya rumah dia semua dia sumbat, dengan mak-mak dia, mak mertua dia semua sumbat. Kita tak tahu. Jadi tak semestilah orang yang berumah besar ni ataupun ada kereta mahal ni adalah orang yang bermewah. Tak semestinya. Dan tak semestinya kita ni yang tak kaya raya ni, kita ni tak bermewah. Jadi bermewah ni adalah Nabi katakan umat ni adalah umat yang bermewah. Sebab apa? Sebab makan ni sehari pun dah banyak kali. Sehari pun dah banyak kali. Tidur pun banyak kali. Jadi apa yang nak dikatakan kat sini, makan ataupun berpakaian ataupun apa yang disebutkan tadi, menghias diri ataupun rumah ni bukanlah salah. Sebab dalam Quran pun, dalam surah Al-A'raf disebutkan, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nabi dan Quran sebut, ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum, pakailah pakaian cantik-cantik, inda kulli masjid, bila kamu nak pergi ke masjid, bila nak pergi solat, pakai pakaian cantik, tak salah, pakailah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Apa yang kamu nak makan, makanlah. Kamu nak makan nak makan kambing golek ke, nak makan sate ke ini, tak salah. Ini nak lain, esok nak lain, tak salah. Ataupun nak minum air pelik-pelik 3 layer ke, tak salah. Yang salah adalah wala tusrifu. Yang salah adalah jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Lebih ni bukanlah maksudnya membazir je. Ada orang ingat membazir je. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Ataupun jangan melampaui batas. Ataupun tu yang digambarkan tadi adalah jangan bermewah-mewahan. Sebab tu kita kata mewah ni bukan orang kaya. Asal beli kereta sampai beli kereta banyak ataupun mahal, kita kata ni mewah. Tak semestinya. Kita yang entah mungkin kereta tak ada ni, tiba-tiba kita membazir, yang tu bermewah-mewah sebenarnya. Itu tafsiran yang tepat bagi bermewah. Kalau orang kaya dia buat perangai macam tu, dia bermewah. Kalau orang miskin buat, ataupun orang sederhana pun buat perangai tu, dia bermewah. Wala tusifu. Yang salah adalah Allah larang adalah jangan berlebih-lebihan. Sebab tu lah ketika Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar masih jadi khalifah, dia tak pernah makan makanan yang sedap. Dia tak pernah pakai pakaian yang cantik, tak pernah. Sehingga orang pelik. Sedangkan dia ni khalifah, dia bukannya orang bangsawan biasa, dia ketua negara. Dia waktu tu dah menguasai Parsi dah pun. Dia Parsi pun negara dia lah. Bawah jajahan Islam. Bukan jajahan lah, bawah kata
bawah dikira kerajaan Islam lah. Tapi makan ni tak pernah makan sedap, tak pernah. Sehingga kan tabi'in bertanya, seorang tabi'in tanya kepada Umar, kenapa kamu sampai tak pernah? Kita kan susah-susah kita pun sekali-sekali makan sedap tak? Sekali-sekali, paling tak pun 3 hari mungkin sekali makan sedap. Susahlah, mesti hari-hari lah ada menu sedap tu, mesti ada lah. Tapi Sayyidina Umar tak pernah. Makan ni makanan yang biasa je. Roti keras, kurma tu je yang sedap-sedap. Tak pernah pakai pakaian cantik, padahal dia ni ketua kerajaan. Tak pernah. Jadi orang tanya, pelik lah. Adakah Sayyidina Umar ni tak faham? Adakah Sayyidina Umar faham zuhud tu kena pakai pakaian buruk, lusuh, ataupun tak boleh makan makanan sedap? Takkan Sayyidina Umar faham macam tu? Kita pun tak faham macam tu. Ataupun sahabat-sahabat yang lain yang macam Sayyidina Umar kah? Adakah mereka ni tak faham maksud zuhud? Jadi adakah tafsiran mereka ni zuhud tu mesti pakai pakaian yang buruk? Jadi mereka dah tentu lagi faham, lagi alim dari kita. Jadi bukanlah mereka ni tak makan ataupun tak pakai, tak berhias sebab zuhud, bukan semata tu. Mereka memang zuhud lah. Kalau mereka pakai pakaian cantik pun mereka tetap zuhud. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Inni akhaf an akuna kallazina qala Allahu lahu wa qarrahum azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ringkas tapi bermakna jawapannya. Inni akhaf, aku takut. Aku takut menjadi orang yang difirmankan oleh Allah SWT wa qarrahum. Inni akhaf an akuna kallazina qala Allah lahum azhabtum. Yang mana Allah katakan kepada golongan ni, azhabtum, Allah cela mereka ni, dan Allah hilangkan azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Wa qarra'ahum, mereka ni dicela dan kemudian mereka ni azhabtum, dihilangkan tayyibatikum, kehidupan yang senang, kesenangan. Kesenangan tayyibatikum fil hayatikum dunya, kesenangan kehidupan yang telah mereka rasakan dulu. Sebab apa? Wastamta'tum biha, sebab mereka telah rasakan. Kerana mereka telah asyik dalam merasai nikmat tersebut. Kata Abdul Majlis, seorang tabi'in, dalam dia mengomen hal yang dilakukan, di jawapan yang diberikan oleh Umar, katanya betul, seorang hamba yang dah asyik dalam merasakan nikmat semasa di dunia dulu, dia tidak akan lagi merasa nikmat tersebut di hari kiamat. Sebab apa? Dia telah asyik, telah terlalu merasakan nikmat tersebut. Kat dunia, dia ni makannya kerja, semua benda yang sedap kat dunia dia nak rasa. Jadi akhirnya dia ni akan dibalakan oleh Allah Taala di akhirat nanti, tak dapat makan makanan yang sedap. Mungkin dia dapat makan yang lain, tapi yang sedap yang dikehendakkan semasa di dunia tu tak dapat. Dulu kat dunia tu dah selalu sangat makan ayam, di akhir mungkin dia dibalakan, dia tak dapat makan ayam. Allah alam. Tu kata seorang tabi'in. Sebab apa? Kadang kita ni makan tak salah. Jadi dalam ayat Quran sebut wakulu washrubu, makan dan minumlah. Tapi yang salah adalah berlebihan. Yang berlebihan salah. Sebab tu kalau kita nak makan nasi goreng ke, nak makan mi Bandung ke, laksa Johor ke, makan. Tapi janganlah kita ni over sangat dalam nak mencari makanan tersebut. Kita asal ada viral lah kita nak pergi. Contohlah, asal lah mi Bandung kan, muar tu apa? Mi Bandung lah. Mi Bandung muar. Sebab dia nak makan mi Bandung muar tu, dia pergi ke muar. Padahal kat sini pun ada mi Bandung, tapi dia kata apa? Tak sama. Tak sama mana sama? Tak ori. Ori tu kat muar, pergilah.
pergi sanggup dia menghabiskan minyak dia, tenaga dia, masa dia, pergi sampai ke mana? Ada kat mana ni? Ada kat Muar. Kenapa? Makan mi Bandung. Tu je sebab dia. Jadi dia berlebih-lebihan. Dia bukan bayar harga mi Bandung je, dia habiskan masa dia, dia habiskan tenaga dia, dia habiskan kata kos minyak dan sebagainya. Kata berlebih-lebihan dalam nak merasakan nikmat. Asal ada viral semua pergi ke Ampang. Apa ada cendol viral. Padahal cendol juga nama dia. Tak ada special. Mungkin dia manis sikit je. Sedapnya manis je. Padahal kat sini pun sama je. Kena tambah gula sikit je. Tapi bagi dia tak sama. Sebab apa? Benda tu viral. Jadi berlebih-lebihan dalam nak merasakan nikmat. Sekali pun kita nak buat benda yang baik, dalam Quran sebut, walaupun kita nak pergi zinatakum inda kulli masjid, walaupun kamu nak pergi masjid ni pakai pakaian yang cantik, tapi janganlah berlebih-lebihan. Ni nak pergi, asal nak pergi umrah contoh. Sebab nak pergi umrah tu beli jubah 10 helai. Padahal dia satu helai pun dia boleh je hidup. Ataupun paling banyak pun beberapa helai. Tapi tak boleh pergi 10. Jadi jadilah pergi tu jadi 2 beg. Balik tu tak tahulah berapa beg. Samalah keadaannya bila nak raya contoh. Bila nak raya belilah sampai baju baru tu berpasang-pasang. 10 pasang, 12 pasang. Padahal boleh jadi dia tak pakai pun. Boleh jadi dia pakai sehelai. Lepas tu dia tak pakai dah lepas tu. Sampai tahun depan beli baru lagi. Jadi berlebihan. Memanglah sunnah pakai pakaian cantik. Tapi bukanlah sunnah disuruh untuk kita beli sampai berapa belas helai. Mesti nak shopping sampai 2-3 pasang. Kan wajib. Raya pertama baju lain, raya kedua baju lain. Yang tu bukan sunnah. Kalau dia nak kata ini sunnah. Sunnah tu bukan pakai pakaian kena beli baru berpasang-pasang. Jadi tu berlebih-lebihan dalam beli pakaian. Tak kisahlah bulan Ramadan ke bulan Syawal ke, samalah. Kadang tak payah tunggu pun. Raya tahun depan, akhir tahun dah ada sale, beli lagi. Belilah sampai berplastik-plastik, lepas tu tak pakai. Sama je lelaki ke perempuan. Beli banyak. Kadang lelaki jubah berpasang-pasang tapi tak pakai. Jadi kita nak katakan jangan berlebih-lebihan dalam nak merasakan nikmat. Kena sekali-sekala rasa susah. Mungkin tiba-tiba lah, contoh PKP tahun ni, contoh dah lepas pun, dah lepas raya ke pun, contoh lah raya akan datang. Tiba-tiba time nak raya tu kita tak beli apa pun, baju baru. Sebab ada orang dia tak boleh, dia nak mesti beli baju lah. Sebab apa kita tak beli? Sebab susah. Keadaan kita memang susah. Tapi sebabkan desakan keinginan tu nak beli baju baru, kita beli juga. Duit ada sikit je, tapi kita spare juga untuk beli. Apa salah kalau kita rasa susah? Susah tu apa? Susah tak beli. Tak beli. Okeylah raya tahun ni tak beli, cuba tak beli. Sebab apa? Kita perlukan duit benda lain. Sebab apa? Sekali-sekali susah tu tak ada masalah. Boleh jadi kalau kita tak beli, tak ada apa pun. Dah raya kedua, dah raya ketiga, tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab sekali-sekali susah ni pun adalah sunnah. Sekali-sekali susah adalah sunnah. Nabi SAW sekali-sekali Nabi SAW pergi ke masjid berjalan kaki. Ada hadis. Ada hadis Nabi pergi ke masjid Quba jalan kaki. Siapa pergi umrah tahu kan, Quba tu taklah dekat sangat, jauh juga. Tapi dalam hadis Nabi pernah disebutkan jalan kaki. Pernah jalan kaki. Ada orang rumah dekat 100 meter je, hari-hari naik motor. Tiba-tiba motor rosak, kereta rosak. Tak pergi masjid. Kenapa? Motor rosak. Ni motor rosak seminggu dah tak pergi masjid. Dia tak boleh rasa susah. Dia tak boleh rasa macam jalan kaki tu orang kata boleh downgrade dia. Padahal mungkin ada basikal, dia tak nak basikal. Ataupun tak naklah jalan kaki walaupun rumah depan masjid ataupun depan surau. Rasa susah.
Padahal Nabi pun ada kenderaan. Jangan kata Nabi tak ada. Nabi ada unta, Nabi ada bawal. Tapi Nabi ada sekali-sekala Nabi naik kenderaan, dan ada waktu Nabi jalan kaki. Ada waktunya Nabi berjalan berkaki ayam. Dah tak pakai campan, berjalan. Tapi kita kalau tak ada sifat putuslah, tak payah pergi masjid. Nak sembahyang Jumaat ni, kalau sifat tak ada, tak payahlah. Dah kasut ada. Ataupun padahal taklah susah sangat. Mungkin boleh je berjalan. Tapi dia rasa susah bagi dia. Tak boleh lah bagi dia susah. Kalau ada susah ni, dia tak boleh buat apa. Nabi sekali-sekala dalam hadis, Nabi pernah waktu hujan, hari hujan, Nabi keluar buka kepala Nabi, keluar bagi kepala Nabi nak rasakan air hujan kena kepala. Tambah pula dengan hujan tu adalah rahmat. Tambah pula hujan turun ni adalah waktu yang mustajab. Nabi pergi tadah kepala ke air hujan. Ada orang tak boleh hujan. Tiba hujan ni teritik sikit je, tiba-tiba tak boleh. Payung ada tapi lah hujan, tak pergi lah, tak pergi masjid lah. Ataupun hari panas, tak boleh, terik, tak pergi dah. Jadi ada orang menjadikan kesusahan, yang mana kesusahan tu taklah seteruk mana pun. Ribut taufan tak apalah, ataupun perang kat luar tak apa. Tapi dia tak pergi. Padahal contohlah macam ni, dah ada selection 20 orang, dia terpilih. Tapi alamak, ada kesusahan yang sikit, akhirnya menyebabkan dia membatalkan dia bagi diri dia nak buat ibadah. Ni baru kesusahan sikit. Belum lagi nak jumpa Dajjal. Jumpa Dajjal tak tahulah macam mana. Kalau benda candi pun kita dah rasa susah. Jadi sebab itulah ini adalah perkara-perkara yang perlu dijagalah oleh umat Islam. Sebab apa? Dalam kita ni tahu bahayanya hidup bermewah. Pada masa yang sama kita tak sedar. Kata ulama, wa kaunuhu ka'annama kulikulha. Kita tak sedar yang kita ni seolah-olah dijadikan untuk dunia. Dunia tu seolah kita ni dijadikan untuk dunia ni, untuk kehendak dunia ni. La'anna huliqat lahu. Bukan dunia ni dijadikan untuk kita. Dunia ni sepatutnya dijadikan untuk kita, untuk kita meneruskan kehidupan. Tu dunia tu diadakan. Tapi seolah-olah kita ni kalau tak ada dunia tu boleh mati. Tak ada kereta, mati lah, habis lah tu, tak boleh buat apa lah. Tak ada baju cantik, mati lah. Tak ada raya ni, tak ada baju cantik, tak boleh. Lebih-lebihan. Waktu nak berbuka puasa, contohlah Ramadan lepas ataupun raya ni, kat atas tu tak ada makanan yang banyak. Kat atas tu mesti ada makanan banyak tak? Ada banyak hidangan. Kalau tak ada banyak hidangan, marah. Bini kalau sedia satu hidangan je, marah. Raya ni ada lontong ni, kata mana ni nasi impit, mana lemang, mana, marah. Ini bukan raya. Berlebih-lebihan. Benda ada tak apa, benda ada makan. Tapi kata tak ada, janganlah marah. Bila marah tu ataupun kita rasa tak sedap hati tu maksudnya hati kita ni dah diselubungi dengan dunia. Kalau kita nak juga benda tu, maksud kita ni dah berlebih-lebihan dalam nak merasakan nikmat. Sebab tu Nabi dalam hadis mengatakan, iyyaka wa tana'uma fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imi. Janganlah kamu berlebih-lebihan nak merasakan nikmat. Fa inna ibadallah, sesungguhnya hamba tu bukanlah orang yang berlebih-lebihan dalam nak merasakan nikmat. Kita ni hamba. Kita ni rasa nikmat ni untuk kelangsungan hidup je. Bukanlah kita ni dengan nikmat tu barulah kita ni, tanpa adanya nikmat tu kita tak boleh teruskan hidup. Itu adalah perkara yang sepatutnya ambil pengajaran setiap masa. Setiap masa, bukanlah Ramadan je, bila time makan ataupun raya, bila time perayaan baru kita nak berjaga, tak nak membazir. Tak, setiap masa. Sebab apa? Sebab dunia ni pada dalam kita tak sedar dia menyelubungi hati kita. Kalau kita rasa susah, tak ada handset ni,
ataupun tak ada, yalah tu keperluan, tapi janganlah jadikan benda tu seolah-olah kita ni hidup terlalu bergantung pada benda tu, pada dunia tu. Jadi benda ni kita kena ambil tiba lah, kena ambil tiba, terutama dalam bab makan, terutama dalam bab pakaian tu, benda-benda yang kita mampu. Yang kalau kita tak cerita pasal benda besar lah, kereta banyak tu mewah lah, beli kereta. Yelah kalau betul kita buat macam tu, beli kereta sampai 4-5 buah, kereta-kereta mahal je. Jadi tu dah berlebih-lebihan. Kat rumah tu ada 2 orang, dia dengan bini dia, tapi kereta sampai 5 buah. Tu dah berlebih. Tapi kita tak payah pandang benda yang besar, benda kecil, sebab makan, sebab kehidupan seharian. Sebab kalau kita benda-benda macam ni, benda-benda ni berlega dalam hati umat Islam. Sebab mereka merasakan berlebihan ni ataupun bermewah ni hanya untuk orang kaya. Sedangkan kita orang biasa pun tak terlepas daripada sikap bermewah-mewahan. Saya ingat ni, sebab apa? Sebab bermewah ni jangan sampai kita ni sampai tahap hulu, melampaui batas. Umat terdahulu, umat Yahudi dan Nasara, mereka ni asalnya mereka ni berlebih-lebihan dalam benda-benda yang kecil juga. Kalau dari tengok sirah mereka tu, Nabi mereka suruh buat benda ni, mereka mempermainkan. Mempermainkan tu maksud berlebihan dalam bergurau. Bergurau tapi over. Ada benda kita tak boleh gurau. Jadi mereka mempermainkan, mereka membazir dan sebagainya. Akhirnya mereka ni melakukan, kata, kelampauan yang paling besar. Banyaklah benda-benda yang teruk mereka buat, kita tahu. Tapi yang paling teruk dalam sejarah umat mereka ni adalah mereka ni membunuh Nabi mereka sendiri. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, tidak ada azab yang paling pedih dirasakan melainkan azab disebabkan membunuh para anbiya. Mereka ni sampai satu tahap sehari itu membunuh beribu orang Nabi dalam sehari. Dalam tafsir sebutkan, maksudnya betul. Mula bunuh tu rasa bersalah, akhirnya mereka rasa membunuh Nabi ni macam satu sukan, permainan. Jadi melampau. Jadi sebab itulah kita jangan memandang rendah lah. Bila disebutkan jangan lebih-lebih dalam benda-benda yang kecil. Sebab apa? Boleh jadi benda yang kecil ni membawa pada benda yang besar. Ini apa yang berlaku pada umat yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita ambil iktibar lah. Ambil iktibar daripada pengajaran-pengajaran yang lepas. Boleh juga pada zaman sekarang kita ambil pengajaran. Sahabat saya waktu kat Mesir tu, dia ni warga Syria. Dia pernah cerita kan, waktu diceritakan lah zaman dia kat Syria dulu. Dia dah tak duduk Syria lah. Yang kita tahu Syria dah berapa tahun, sejak 2012 sampai sekarang tak selesai perang dia. Dia kata dulu kami ni, dia kata antara sebab kami jadi macam ni, padahal zaman waktu tu dah 2014 lah dia cerita tu. Antara sebab kami jadi macam ni, mungkinlah antara sebab dia, sebab kami ni berlebih-lebihan dalam bab makanan. Dalam bab makanan je, sampai apa kait dengan perang. Sebab apa? Dulu kami kalau makan satu talam tak habis tu benda biasa. Kadang-kadang tak habis tu separuh talam tak habis. Sebab apa? Kalau kami habis kan, ia merupakan satu keaiban. Satu benda yang memalukan kalau kami melicitkan makanan. Padahal itu sunnah lah. Tahu je itu sunnah, tapi adat. Adat yang buruk. Aiban. Akhirnya kami dibalirkan pada hari ini, kalau sebuku roti yang sampai kat kami tu, satu kampung berebut. Sebuku roti yang keras. Jadi kami dibalirkan dengan ujian macam tu yang dia muhasabah. Jadi kita kalau boleh janganlah sampai, cukuplah hadis dan firman Allah menjadi peringatan kita. Tak perlu kita sampai nak diuji sebegitu rupa. Keluarga kita nak diuji macam tu, baru kita nak mengambil pengajaran. Jadi cukup zakat tu. Jadi mudah-mudahan kita mengambil ihtimam, mengambil penting atas peringatan yang diberikan. Ya Allah alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku lupa dihazal wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.